Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Berjumpa lagi dengan Ustazah di dalam sesi PDPR yang seterusnya. Okey, Ustazah harap adik-adik sentiasa sihat dan bersemangat belajar di rumah ya. Okey, untuk hari ini, hari Rabu, 18 hari bulan 8 2021 adalah untuk mata pelajaran fiqh. Okey, sebelum tu Ustazah adik-adik keluarkan buku teks fiqh dan buka pada muka surat 34. Okey, dah sedia? Untuk pengetahuan adik-adik, ini adalah pelajaran yang kelima, iaitu pelajaran yang terakhir. Okey, pelajaran yang terakhir dan lepas ni kita akan buat latih tubi ataupun ulang kaji pelajaran. Alhamdulillah, banyak pelajaran yang kita telah habis dan sampai masanya kita ulang kaji pelajaran. Okey, baik, dah sedia dah? Okey, tengok ya pada muka surat 34. Okey, tajuk di atas yang Ustazah bulatkan tu ialah istinja. Okey, sebut sama-sama. Istinja. Okey, faham? Okey, sekejap lagi saya terangkan. Okey, apa maksud istinja? Okey, kat sini adik-adik nampak tak gambar tisu dan gambar apa tu? Ibu tengah menukar ataupun membersihkan adik lampin. Kan? Okey, apa kena-mengena gambar dua ini dengan tajuk istinja? Okey, boleh fikir tak? Okey, kalau tak boleh, kita sebenarnya ada maksudnya. Okey, kita baca di bawah ni. Okey, baca dan hafaz. Okey, maksudnya kita baca dan kena hafazkan. Okey, apa dia yang dimaksudkan dengan gambar dua di atas dan tajuk? Okey, tengok di sini. Pengertian dan hukum istinja. Okey, apa dia? Okey, maksud istinja. Okey, dengar. Lepas tu adik-adik ikut ya. Okey, membersihkan kubul dan dubur selepas membuang air kecil atau besar. Okey, faham? Kubul dan dubur tu adik-adik faham tak? Okey, kubul tempat kita buat apa? Buang air kecil. Dubur tempat kita buang air besar. Nampak ada kena-mengena dengan dua gambar di atas. Tisu tu dapat membersihkan kekotoran. Okey, seterusnya. Apa dia pula hukum beristinja? Okey, di sini hukum. Okey, hukum beristinja adalah wajib. Wajib tu maksudnya mesti, kena. Mesti buat. Okey, faham? Okey, seterusnya buka pada muka surat 35. Okey, seterusnya adik-adik buka pada muka surat 35. Okey, di sini ada 5 gambar. Gambar-gambar ini semua berkenaan dengan alat-alat istinja. Maksudnya alat-alat istinja, perkakas-perkakas ataupun kita buat untuk bersuci ataupun apa tadi? Membersihkan kan. Okey, yang pertama gambar apa ni? Okey, daun kering. Okey, kenapa mesti daun kering? Adik-adik tahu? Sebab kita mestilah benda-benda tu, alat-alat untuk kita suci adalah benda yang kesat. Okey, jika tiada air kan, kita biasanya kalau dekat tapi ni zaman sekarang tak adalah macam tu kan. Okey, tapi kalau kita dalam hutan tak ada air, tersesat ke apa kan, adik pula nak terbuang air besar, tak tahu macam mana kan. Boleh, tapi dengan syarat ada jumpa daun kering kan. Okey, boleh gunakan untuk bersuci atau beristinja. Okey, yang kedua. Okey, air. Okey, air mutlak ke kan? Kamu dah belajar kan air-air yang bersih lagi menyucikan. Okey, ni alat untuk beristinja. Kena hafal ya. Okey, yang ketiga, batu. Macam mana pula batu ni boleh digunakan untuk alat-alat istinja? Okey, batu mestilah batu yang kesat, ada penjuru.
Faham penjuru? Adik-adik tahu kan yang 4 segi ke 3 segi ke? Jangan ambil yang bulat. Mesti kasar permukaan dia, ada penjuru. Okey, setiap penjuru tu adik-adik boleh guna. Jangan terkejut, boleh guna batu. Ini kalau dah darurat lah sangat kan. Boleh guna batu dengan syarat ada penjuru-penjuru. Dah guna satu penjuru, guna lagi satu penjuru. Okey, lepas tu boleh buang. Okey, yang keempat, tisu. Tisu ni kita selalu jumpa kan. Jangan adik-adik fikir tak ada air tak boleh guna untuk bersuci atau beristinja. Banyak lagi cara. Okey, seterusnya yang terakhir, kulit kayu. Kulit kayu yang kering. Ustazah, sakitlah kan, tajam. Tak ada. Adik-adik janganlah guna yang hujung tu. Adik-adik kena pandai guna. Ini alat-alat istinja kalau kita tak ada air kan. Kita dalam hutan, jangan gunakan contohnya alasan tak ada air lah. Macam mana nak beristinja? Kita kena bersih. Nampak tak hukumnya? Wajib. Beristinja hukumnya wajib. Kena buat. Sebab Islam menggalakkan ataupun membersih. Kebersihan diri tu perlu ada pada seorang Muslim. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Okey, seterusnya buka pada muka surat selepas tu. Okey, tengok pula pada muka surat 36. Okey, dah buka muka surat 36. Okey, kat sini kita akan belajar cara-cara untuk beristinja. Okey, nampak di sini dia kata istinja dengan air dan benda-benda kesat. Tadi kan Ustazah terangkan daun, kulit kayu, batu tu semua benda-benda kesat, tisu, tak boleh permukaan yang licin. Sebab kita nak hilangkan bau, rasa, warna kan. Okey, dekat sini cara-cara beristinja ya. Okey, Ustazah baca, adik-adik dengar. Okey, dan fahamkan. Okey, yang pertama, membaca doa sebelum masuk tandas. Okey, doa ni kita dah belajar dalam pelajaran akhlak kan. Okey, adik-adik kena tahu baca doa dan hafal doa masuk tandas dan keluar tandas. Okey, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Okey, itu doa masuk tandas. Okey, lagi apa lagi? Nombor 2, barulah membuang air besar ke, air kecil ke. Okey, seterusnya nombor 3, istibrak. Okey, apa benda istibrak? Okey, sekejap lagi saya akan terangkan. Okey, nombor 4, basuh dengan air mutlak dan sabun atau mengesat dengan benda-benda kesat hingga bersih dan suci. Okey, maksudnya basuh dengan air. Air tak ada banyak benda-benda kesat kan. Sabun. Maknanya apa yang ada kita kena gunakan. Sekarang ni lagi-lagi zaman COVID ni kan. Adik-adik tahu kan, mana-mana kita pergi mesti cuci tangan dengan sabun kan. Macam tu lah. Nampak tak, Islam suruh kita menjaga kebersihan diri. Okey, yang kelima. Okey, setelah buat semua tu, dah buang air besar, buang air kecil, istibrak. Lepas tu basuh tangan, kotor-kotoran tu. Okey, barulah kita keluar tandas dengan membaca doa keluar tandas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi azhaba anni al-aza wa afani. Okey, lepas tu adik-adik dah lengkap cara beristinja. Okey, jangan lupa dekat gambar tu adik-adik dah tengok kan. Tak kira lah lelaki ke perempuan, kalau kita masuk tandas, kita kena tutup kepala. Okey, faham? Okey, seterusnya buka pada muka surat 38. Okey adik-adik, muka surat 38 ya. Ini maksud yang Ustazah kata tadi, istibrak. Apa tu Ustazah istibrak? Lepas kita dah buang air besar ke air kecil, mesti istibrak. Okey, istibrak di sini maksudnya ialah memastikan tiada sisa najis berbaki.
Okey, macam adik-adik buang air besar, air kecil kan. Tak naklah ada sisa. Maksudnya ada lagi tinggal sikit-sikit. Okey, salah satu caranya ialah dengan berdehem. Macam mana nak berdehem? Tahu kan? Selalu kita dengar kan kadang mak ayah ke siapa-siapa buang air besar ke air kecil dia berdehem. Macam mana? Kan? Tu berdehem. Maksudnya toslah air kencing kita, air apa lagi, air buang air besar kita kan, berdehem. Tu maksudnya istibrak. Jadi lepas buang air besar, air kecil kita berdehem. Okey, faham kan? Nanti lepas ni kalau tak tahu adik-adik boleh buat. Okey, jangan lupa hafal apa dia? Doa masuk tandas dan doa keluar tandas. Okey, nampak tak adik-adik? Tajuk yang terakhir ni tak banyak dan dah habis kita belajar tajuknya. Ada 3 je dia punya tajuk besar. Okey, Ustazah nak adik-adik buat dalam buku tulis fiqh. Okey, tengok ni muka surat 34. Adik-adik buat pengertian dan hukum istinja. Okey, Ustazah kotakkan ni. Okey, buat ya, salin dalam buku tulis. Buku tulis fiqh. Tarikh bila? Hari Rabu 18 hari bulan 8 2021. Tajuk jangan lupa tajuk istinja, pengertian dan hukum istinja. Okey, lagi satu pada muka surat 35. Okey, ni kena buat ya. Okey, alat istinja semua ni. Adik-adik kena lukis dan warnakan 5 alat-alat istinja. Okey, maksudnya buat gambar daun, air, batu, tisu, kulit kayu. Okey, jadi ada 2 tugasan adik-adik muka surat 34 dan pada muka surat 35. Okey, itu saja. Alhamdulillah kita telah habis tajuk mata pelajaran fiqh. Okey, lepas ni kita akan buat ulang kaji banyak-banyak ya. Okey, Ustazah harap adik-adik ulang kaji pelajaran di rumah semasa PDPR ni. Tak tahu tanya ibu, ayah ke ataupun boleh tanya Ustazah dengan personal. Okey, setelah siap adik-adik snap gambar dan beri pada Ustazah. Okey, berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.